Pada bulan Ogos 2009, tindakan cemburu seorang wanita telah mengakibatkan kehilangan nyawa seramai 57 orang yang tak berdosa sekelip mata sahaja. Sekaligus menjadikan kejadian ni sebagai kes jenayah yang melibatkan paling ramai yang terkorban di negara Kuwait. Apa yang terjadi ni menyebabkan kesemua ahli keluarga bangsa memaksa badan penghakiman untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Apa yang sebenarnya wanita ni buat? Apa motif yang membuatkan seorang ibu kepada dua orang anak kelainan upaya ni bertindak sedemikian? Di akhir video ni Abang Boy menjemput korang untuk memberikan pendapat korang. Tapi sebelum tu, seperti biasa, let's roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu untuk tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Hari ni kita ke Timur Tengah, specifically negara Kuwait. Kuwait ni negara kecil je. Kalau Abang Boy buat perumpamaan dia lah, dia punya kecil, keseluruhan rakyat dia bersamaan separuh daripada penduduk kota London. Itu dia punya kecil. Kalau korang ingat dulu, dia pernah dibuli oleh negara jirannya iaitu Iraq di bawah pemimpin Saddam Hussein. Tu pun sebelum US campur tangan lah. Walaupun macam tu, Kuwait adalah di antara negara Timur Tengah yang paling cepat membangun. Semua ni adalah kerana Kuwait mempunyai simpanan minyak bawah tanah ke-6 terbesar di dunia. Rata-rata penduduk di sana boleh dikatakan mempunyai income yang sangat tinggi, guys. Negara kecil, simpanan minyak yang banyak. Itu dua cukup untuk menjadikan Kuwait di antara negara terkaya di dunia. Mata wang dinar Kuwait adalah yang terkuat sekarang ni. Satu Kuwait dinar adalah bersamaan 3.26 USD, guys. Walaupun macam tu, landscape negara Kuwait ni secara umumnya adalah kawasan gurun yang mencatat di antara suhu terpanas di dunia. Suhu paling panas pernah dicatat mencecah 55 darjah Celsius, guys. Panas berkicap weh kalau Abang Boy duduk sana. Ibu kota kepada Kuwait ni adalah Kuwait City, dan di sinilah tinggal main karakter untuk cerita kali ni. Seorang wanita yang berumur 23 tahun, Nasra Youssef Al-Anazi. Dia tinggal bersama suaminya yang tercinta, Zayed, yang berumur 33 tahun dan kedua anaknya. Tak banyak yang diketahui pasal latar belakang Nasra ni. Tetapi apa yang diketahui adalah Nasra mengalami masalah mental sejak dia remaja lagi. Tapi biasalah, walaupun Kuwait adalah negara yang boleh dikatakan maju, penyakit mental ni selalunya dipandang remeh. Nasra dianggap seperti mengada-ngada dan sering dipelekehkan oleh family dan suami dia sendiri, guys. Mengikut kenalan rapat si Nasra ni, dia dikatakan selalu mempunyai mood swing yang tak boleh dibendung, guys. Kalau dia bad mood tu, habis semua disembuh tak tentu pasal. Memang kena berhati-hati je kalau nak cakap apa-apa dengan si Nasra ni. Silap hari bulan, pinggan melayang ke kepala. Walaupun macam tu, mereka sekeluarga dikatakan hidup dalam keadaan senang lah. Gaduh-gaduh sikit tu biasalah kan pada mereka yang berumah tangga. Nasra menjadi suri rumah sepenuh masa dan Zayed pula bekerja untuk menampung family. Semua ni macam normal je lah. Selalu kita dengar kes-kes ibu akan stres menjaga anak-anaknya berseorangan sementara suaminya pergi bekerja. Ditambah pula pada kes ni, anak-anaknya berkelainan upaya pula tu. Memang bertambah stres lah si Nasrah ni mengurus semua benda dia seorang-seorang. Zayed langsung lepas tangan, guys. Dia beranggapan yang dia bekerja keras untuk menampung keluarga dan segala kerja rumah dan anaknya diserahkan kepada Nasrah bulat-bulat. Tipikal kan? Perangai lelaki ni pula satu hal, dah lah tak membantu jaga anak-anak. Tengah-tengah kelang kabut si Nasra tu, dia pula boleh plan nak kahwin lagi satu, guys. Pisang mat. Zayed telah mendaftarkan dirinya di satu agensi mencari jodoh yang terkenal di Kuwait. Dekat sana tak ada jodoh, cari jodoh dekat Facebook tau. Dating-dating semua tak ada. Diorang terus daftar kepada agensi mencari jodoh. Kalau dua-dua family ni setuju, terus nikah je, senang. Of course lah, benda ni tak disenangi oleh Nasra. Yalah kan,
Dah penat-penat jaga anak, urus rumah segala bagai. Last-last suami pergi menggatal nak kahwin lain. Siapa tak terbakar kan? Nazrah beranggapan yang suaminya meninggalkannya disebabkan anak-anak yang kelainan upaya dan menyalahkan anak-anak dia pula. Walaupun macam tu, Nazrah terpaksa akur dengan takdirnya. Tetapi dalam diam-diam, dia menyimpan dendam yang sangat-sangat mendalam kepada Zayat. Hari demi hari dia menjalankan kehidupannya seperti biasa bersama anak-anaknya. Pada masa ni, Zayat dah tak lagi balik ke rumah tau. Zayat dilaporkan tidur di rumah ibu bapanya sendiri. Cemburu, tak puas hati dan kekecewaan sampai ke kemuncak pada Ogos 2009 apabila si Zayat ni mengatakan yang dia telah bertemu dengan pilihan hatinya dan plan untuk nikah pada bulan tu juga weh. Gila express diorang ni. Jumpa terus nikah je. Tak ada nak bawa pergi makan KFC ke McD ke. Jumpa-jumpa terus on je. Siapa tak panas geng. Memang berapi gila lah. Tapi kan si Nazrah ni dia chill je. Dia tak mengamuk ke, marah-marah husband dia ke. Dia buat tak tahu je. Dia relax je. Macam tak ada perasaan langsung. Tetapi dekat dalam hati, hanya Allah je yang tahu macam mana remuknya hati dia. Dalam diam-diam, dia plan satu rancangan gila untuk balas dendam kepada suami yang telah mencuranginya. Pada 15 hari bulan Ogos 2009, hari inilah hari yang lain macam punya panas. Suhu mencatat setinggi 55 darjah Celsius pada hari itu. Ini adalah hari di mana Zayat dan isteri barunya akan melangsungkan tali ikatan perkahwinan. Dorang plan untuk melangsungkan majlis perkahwinan dorang di Al-Jahra, 36 km daripada kota Kuwait. Rakyat Kuwait ni, dia punya kahwin lain macam guys. Tak ada kecil-kecil punya majlis. Setakat pelamin atas stage dengan bunga-bunga fresh tu, memang biasa sangat lah. Paling busuk belanja dorang ni adalah di antara ratusan ribu USD hingga berjuta geng. Memang mewah gila lah. Lagi satu adat diorang ni, diorang asingkan di antara lelaki dan perempuan. Kok kira macam ada dua kemah besar lah. Satu di mana tempat persandingan berada dan satu lagi kemah hanya untuk pengantin perempuan sahaja. Mereka dan saudara mara dan kawan perempuan kepada pengantin. So yang belah perempuannya bolehlah relax sikit. Tak adalah berpudah je memanjang. Dan dia punya kemah pula, memang tak adalah macam kemah kahwin dekat sini. Dia punya kemah macam kemah konsert geng. Boleh memuatkan sehingga ratusan orang. Siap ada aircon dan hiasan tercantik dengan bunga-bunga fresh. Akan tetapi, kontraktor yang dorang upah untuk majlis ni sangat-sangatlah cokia. Setakat nampak mewah je lah. Tetapi dia punya ciri keselamatan memang ke laut guys. Kemah kepada pihak perempuan hanya ada satu jalan keluar masuk sahaja. Kalau nak ikutkan, kena ada beberapa jalan keluar kecemasan daripada kemah tu. So benda ni lah yang akan menjadi isu nanti dalam kes ni. Hari pun dah berangsur malam dan majlis pun dah nak sampai ke penghujung dah. Dalam banyak-banyak tetamu yang datang ni, hanya ada seorang je yang menyimpan dendam yang mendalam kepada kedua-dua mempelai ni. Yes guys, Nazrah. Dia tak di-invite pun, tetapi dia berjaya menyelinap masuk ke dalam kemah pihak perempuan tanpa seorang pun yang perasan. Masih membara dengan dendam, ditambah pula dengan cuaca kering dan panas. Nazrah melaksanakan plan jahatnya dibantu dengan petrol. Nazrah berjaya bawa masuk petrol tu dan meletakkan dekat tempat-tempat tersembunyi sebelum majlis tu berlangsung. Rata-rata tetamu dan anak-anak mereka sedang menikmati majlis dekat dalam kemah tu. Nazrah mengelilingi kemah tu dengan petrol yang dibawanya tadi. Tanpa berfikir panjang, dia terus menyalakan api pada kemah tu. Tak ambil masa lama guys untuk kemah tu dijilat api. Api mengambil masa selama 3 minit saja untuk menelan kemah tu. Cepat gila guys. Rata-rata tetamu dekat dalam kemah tu adalah perempuan dengan kanak-kanak weh. Masing-masing panik gila. Disebabkan macam Bomboy cakap tadi, hanya ada satu exit je. Dalam tu ada seramai 100 lebih orang weh. Pintu dah lah kecil gila. Memang payahlah untuk diorang semua muat keluar daripada pintu kecil tu serentak. Memang chaos gila. Masing-masing kelang kabut nak keluar. Ada yang kena pijak, ada yang sesak nafas akibat asap kebakaran tu. Ada juga yang tak sempat keluar dan dijilat api. Cuaca Kuwait yang panas dan kering membantu memarakkan api. Suhu dekat dalam kemah tu dikatakan mencecah setinggi 500 darjah Celsius dalam masa beberapa minit sahaja.
Mereka yang tak sempat keluar mati diakibatkan sesak nafas dan juga suhu yang terlampau panas dekat dalam kemah tu. Pihak keselamatan memang tak sempat nak buat apa weh. Sekelip mata je, kemah yang gah dengan hiasan bernilai ribuan dolar tu hangus dijelat api. Dan akhirnya setelah api berjaya dipadamkan, seramai 41 orang mangsa ditemui, dan paling menyedihkan rata-rata mangsa adalah di kalangan kanak-kanak. Seramai 90 orang lagi mengalami kecederaan telah dikejarkan ke hospital untuk rawatan lanjut. Ramai mangsa yang langsung tak dapat dikenal pasti akibat hangus terbakar. Pihak berkuasa terpaksa menggunakan pakar untuk menyelesaikan pengecaman mangsa. Mereka menggunakan rekod gigi dan apa saja barangan yang tak terbakar di sekeliling mangsa untuk mengecam mangsa. Dalam masa beberapa hari selepas kejadian, beberapa orang lagi mengalami kecederaan teruk meninggal dunia, menjadikan total seramai 57 orang dan 74 orang cedera. Tapi kan, ini plot twist. Yang peliknya adalah pasangan mempelai yang menjadi target utama Nasrah didapati selamat, tak mengalami sebarang kecederaan langsung guys. Diorang yang menjadi punca, tak ada apa benda pun jadi, padahal orang lain yang tak bersalah pula yang kena. Diorang berdua sebenarnya tak ada pun kat dalam kemah tu. Tak tahulah nasib baik ke nak kira macam mana ni. Pihak berkuasa terus menjalani siasatan mengenai apa sebenarnya punca insiden ni. Mula-mula diorang suspek yang salah satu kabel elektrik dekat dalam kemah tu rosak, tetapi selepas diorang kaji, diorang dapati ada kesan petrol di sekeliling kawasan kemah tu. Benda ni mengejutkan pasangan mempelai sebab diorang ni tak pernah ada musuh geng. Kedua-duanya berasal daripada keluarga yang dihormati oleh masyarakat setempat. Dan Nazrah pula pada ketika ni hanya diam je. Dia duduk low profile je sebab tak nak kantoi. Dia buat macam biasa je lah, macam tak ada apa-apa berlaku pun. Disebabkan dia adalah orang yang terapat dengan pasangan mempelai ni, dia telah dipanggil untuk membantu siasatan. Dia pun tak adalah nak pergi menyorokkan diri ke, melarikan diri ke apa ke. Dia chill je duduk rumah menjaga anak-anak je seperti biasa. Tak perlu nak kena gertak pun. Sesampai je dia dekat bilik soal siasat tu, dia terus menangis teresak-esak, mengatakan dia adalah orang yang bertanggungjawab membakar kemah perkahwinan madunya dengan bantuan petrol. Terus kantoi geng. Pihak berkuasa telah dapat dalang yang bertanggungjawab. Dia telah ditahan reman untuk menantikan tarikh perbicaraan. Tetapi selepas beberapa hari dekat dalam tahanan, Nasrah menarik balik kenyataan yang diberikannya dengan alasan dia telah dipaksa untuk mengaku dan dia menghadapi tekanan daripada keluarga husband dia. Permohonannya telah ditolak dan pengakuannya yang pertama diambil menjadikan bahan bukti untuk kes perbicaraannya. Ingatkan close case kan? Tak guys, tak. Ada lagi satu plot twist. Dia punya plot twist macam drama Tamil tu. Selepas beberapa minggu dekat dalam tahanan, Nasrah didapati mengandung anak ketiga. Negara Kuwait masih mengamalkan hukuman mati. Akan tetapi, apa yang terjadi ni merumitkan kes dia. Hukuman mati tak boleh dijatuhkan kepada wanita mengandung. Paling kuat hukuman yang boleh dikenakan adalah hukuman penjara seumur hidup walaupun selepas dia melahirkan anak dekat dalam kandungannya. Tetapi menurut sumber, selepas 2 bulan dekat dalam tahanan, Nasrah mengalami keguguran dan ini menjadikan Nasrah kembali berkemungkinan dijatuhkan hukuman mati. Menurut Nasrah, semasa dekat dalam tahanan, suaminya telah mengupah salah seorang daripada pegawai penjara untuk memberikan Nasrah ubat untuk menggugurkan kandungan. Tetapi tak ada siasatan follow up mengenai aduan yang si Nasrah ni buat. Mereka mengatakan yang Nasrah hanya berpura-pura mengatakan dia mengandung untuk mengelakkan hukuman mati ke atasnya. Rata-rata rakyat Kuwait mengecam perbuatan Nasrah dengan mengatakan dia mementingkan diri sendiri dan bertindak sangat-sangat kejam. Hakim juga tak bagi muka kat Nasrah semasa perbicaraan. Aku boleh faham lah 57 orang yang tak ada kena-mengena boleh mati disebabkan dendam dan iri hati seorang wanita. Dalam prosedur mahkamah negara Kuwait ni, dia lain sikit guys. Sebelum hakim menjatuhkan hukum, hakim akan beri peluang kepada siapa saja daripada ahli keluarga mangsa untuk memaafkan Nasrah secara terbuka. Kalau ada satu je family yang memaafkan Nasrah, dia akan terlepas daripada hukuman mati. Akan tetapi, untuk kes ni, tak ada seorang pun yang mampu memaafkannya selepas apa yang terjadi. Pihak peguam bela mencuba sedaya upaya untuk bagi apa saja alasan untuk mengurangkan hukuman yang bakal Nasrah terima.
Tetapi tak jalan guys. Semua ni disebabkan muncul seorang saksi yang bekerja sebagai waiter untuk majlis tu. Saksi tu mengatakan yang dia nampak Nazrah menyimbah sesuatu di sekeliling kemah sebelum menyalakannya dengan mancis. Dan akhirnya Nazrah didapati bersalah. Dan disebabkan Nazrah ni tak mengandung, dia dijatuhkan hukuman mati mandatori di atas membunuh 57 orang wanita dan kanak-kanak dan menyebabkan kecederaan kepada 74 orang yang lain. Rata-ratalah wanita dekat Kuwait ni selalunya dijatuhkan hukuman yang lebih ringan. Paling kuat pun penjara seumur hidup. Akan tetapi disebabkan tragedi yang terjadi ni dan bilangan mangsa-mangsa dekat dalam kes ni, Nazrah adalah wanita kedua dijatuhkan hukuman mati. Selepas tragedi hitam ni, Akta Keselamatan diperketatkan dalam pembinaan kemah-kemah di Kuwait. Hanya syarikat-syarikat yang bertauliah saja boleh mendirikan kemah-kemah besar untuk majlis perkahwinan. Dan pihak berkuasa juga meletakkan syarat kontraktor perlu menyediakan beberapa pintu keluar masuk untuk kemah tu. Apa yang terjadi ni mengejutkan Kuwait. Dorang masih tak percaya seorang wanita boleh bertindak sekejam ini dan merenggut ramai nyawa. Walaupun menurut Nazrah, dia tak berniat untuk membunuh. Bahan bukti menunjukkan yang dia dah plan benda ni lama dah weh. Dia tahu apa yang dia buat. Dan akhirnya plan dia ni mengakibatkan kehilangan 57 nyawa orang tak berdosa guys. 57 nyawa melayang disebabkan emosi seorang wanita. Dan yang tak boleh belah adalah target utama dia adalah husband dan mandu barunya. Tetapi end up kedua-duanya hidup. Aduhai. Pada 25 hari bulan Januari 2017, selepas 7 tahun dekat dalam tahanan, akhirnya Nazrah menjalani hukumannya. Pada hari itu seramai 7 orang menjalani hukuman gantung sampai mati dan Nazrah adalah di antaranya. Tak tahulah perasaan Abang Boy bercampur-campur untuk kes ni. Of course Abang Boy tak menyokong apa yang si Nazrah ni buat. Tetapi Abang Boy dapat rasakan betapa remuknya hati seorang wanita bila dia dicurangi. Dialah yang menguruskan rumah, dialah yang menjaga anak-anak. Ni anak-anak kurang upaya tau. Dorang punya keperluan tu memang lain. Last-last husband yang langsung tak membantu tiba-tiba cari perempuan lain pula. Entahlah, Abang Boy pun tak nak cakap lebih-lebih sebab Abang Boy tak tahu situasi sebenar keluarga diorang ni macam mana. Tetapi apa yang Abang Boy boleh katakan adalah hargailah orang yang tersayang. So, apa pendapat korang? Kasih komen sikit kat bawah. InsyaAllah Abang Boy akan cuba reply setiap komen korang. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.